Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pengacara Majlis Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Kerja Raya, Yang Bahagia Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ehsan, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Yang Bahagia Datuk Wan Ahmad Uzair bin Haji Wan Sulaiman, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Bahagian Sektor Dasar dan Pembangunan, Yang Bahagia Datuk Ahmad Nazri bin Embong, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Sektor Pengurusan, Yang Bahagia Datuk Engineer Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya, pihak pengurusan tertinggi JKR, para pegawai kanan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita semua dapat berkumpul dan diberi peluang untuk mengikuti program Hari BIM atau BIM JKR 2021, edisi yang keempat secara maya yang bertemakan memperkasakan pembinaan secara digital atau Empowering Digital Construction. Lebih dahulu, saya ucapkan syabas dan tahniah pada cawangan perancangan aset bersepadu Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Pertubuhan Profesional JKR Malaysia ataupun Pro JKRM di atas inisiatif kerjasama menganjurkan program ini. Terima kasih juga pada penganjur kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan program Hari BIM JKR pada tahun ini. Meskipun bukan secara fizikal, saya yakin dengan ilmu dan maklumat yang bakal diperolehi melalui program ini akan dapat memberi manfaat kepada para peserta dalam meningkatkan pengetahuan mengenai bidang pembangunan model berinformasi atau Building Information Modeling, BIM ataupun BIM. Dalam konteks KKR, saya mahu supaya JKR sentiasa berpegang kepada konsep BIM, iaitu B, bold, berani, I, inovatif atau inovatif, M, magnificent atau meyakinkan. Inilah yang saya mahu supaya JKR akan mengamalkan apa yang dimaksudkan dengan bold, berani untuk mengubah cara kita bekerja, cara kita berfikir dan juga berani mencuba perkara-perkara baru khususnya dari segi teknologi dan cara kita bekerja. Inovatif, sentiasa memikirkan permasalahan, apakah masalah dan cari penyelesaian kepada kaedah baru dalam kita menjalankan kerja kita. M, magnificent atau meyakinkan supaya kita sentiasa diyakini oleh rakyat keseluruhannya dan juga stakeholders dan pelanggan-pelanggan kita. Seperti kita sedia maklum, penularan pandemik COVID-19 telah memberi kesan pada sektor pembinaan di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Pengisytiharaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP oleh Kerajaan Malaysia pada bulan Mac 2020 bagi membendung penularan COVID-19 ini secara tidak langsung telah merencatkan pertumbuhan sektor pembinaan negara. Walau bagaimanapun, sektor pembinaan telah kembali beroperasi semula secara berperingkat apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan oleh kerajaan dari semasa ke semasa dengan syarat pematuhan garis panduan atau SOP yang ketat. Kementerian Kerja Raya telah diarahkan untuk merancang dan menggerakkan semula program-program dan projek-projek kerajaan yang tertangguh bagi meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan pada rakyat serta memulihkan semula sektor pembinaan secara berperingkat. Ini kerana kerajaan melihat industri pembinaan merupakan nadi penting dalam perkembangan ekonomi di Malaysia, terutama bagi menjana pendapatan negara, pembentukan modal dan menawarkan pekerjaan. Bagi menyahut seruan tersebut, pihak Kementerian dan Jabatan Kerja Raya telah melancarkan Pelan Strategik Organisasi KKR dan Pelan Strategik JKR 2021 hingga 2025 yang memberi tumpuan kepada pemulihan semula ekonomi negara ke arah merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Sebagai sektor penting dalam usaha pemulihan negara, industri pembinaan perlu mencapai tahap produktiviti tinggi melalui penerapan teknologi terkini dalam norma baharu. Oleh demikian,
Penggunaan teknologi digital dan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur telah dipilih sebagai teras utama dalam kedua-dua pelan strategi berkenaan yang juga sejajar dengan revolusi perindustrian keempat atau IR 4.0. Para hadirin sekalian, senario industri pembinaan kini berada pada tahap baru yang menyaksikan setiap industri termasuk pembinaan rancak menggunakan teknologi digital bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti. Revolusi pembinaan kini bukan sahaja dinilai melalui kualiti produk secara fizikal, malah turut dilihat dari aspek keberkesanan pengurusan aset secara menyeluruh dalam kita hayat pelaksanaan projek, terutama dari segi pengurusan informasi secara digital. Oleh itu, tidak boleh disangka lagi bahawa BIM yang mula diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 2008 dilihat sebagai teknologi utama yang mampu memperkasakan pengurusan informasi digital dalam sistem penyampaian projek. Penggunaan BIM perlu diaplikasi dengan lebih sistematik dalam usaha menambah baik kecekapan pengurusan informasi dalam fasa perancangan, reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan, di samping berupaya menyelesaikan isu yang timbul sepanjang pelaksanaan projek. Informasi reka bentuk dan pembinaan berbentuk data elektronik merupakan elemen penting dalam ekosistem pengurusan projek, yang mana ianya akan dikumpul, dikongsi dan digunakan oleh para pemegang taruh untuk pelbagai tujuan dan faedah di setiap fasa pelaksanaan. Secara tidak langsung, ia dapat membantu meningkatkan tahap keberkesanan sistem pengurusan projek secara bersepadu. Kelemahan komunikasi dalam kalangan stakeholders mengenai pengurusan projek merupakan salah satu faktor yang boleh mengakibatkan kelewatan projek, peningkatan kos dan penghasilan kualiti produk yang kurang memuaskan. Kelemahan komunikasi merangkumi kesilapan interpretasi dan kegagalan menyalurkan informasi yang tepat dalam pelaksanaan projek. Kaedah pengurusan informasi sedia ada atau secara analog terdedah kepada kesilapan dokumentasi dan kelemahan kolaborasi di antara semua pihak yang terlibat dalam ekosistem projek pembinaan. Sehubungan itu, BIM dilihat sebagai ejen utama dalam revolusi pembinaan yang mampu dijadikan medium pengurusan, penyimpanan dan perkongsian informasi projek secara digital yang mampu menyelesaikan masalah komunikasi tersebut. Keberkesanan perkongsian informasi secara digital ini dapat meningkatkan tahap komunikasi di antara semua pihak serta mampu mengurangkan isu reka bentuk dan pembinaan melalui visualisasi, interpretasi dan simulasi pembinaan yang lebih jelas. Kerajaan sentiasa mempromosi penggunaan teknologi baharu secara meluas serta mengalakkan pelaburan dalam bidang berteknologi tinggi bagi memperkukuh daya saing dan meningkatkan peranan negara dalam rantaian penawaran global yang diorientasikan semula. Justru, kita juga perlu menerokai inisiatif teknologi terkini yang boleh menambah baik proses kerja sedia ada seperti augmented reality, Internet of Things ataupun IoT, Big Data, Smart City dan sebagainya yang mampu meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan dan produk yang dihasilkan. Cabarannya, kita semua perlu bersedia untuk berubah dan menerima pembaharuan cara kerja yang melibatkan penggunaan teknologi terbaru ini kerana setengah proses kerja sedia ada perlu diubah suai untuk diadaptasikan dengan teknologi tersebut. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahawa perkembangan BIM dalam industri pembinaan sedang berlaku pesat di luar negara dan kita juga seharusnya perlu mengikut arus perubahan teknologi tersebut. Kita tidak boleh ketinggalan sekiranya ingin seiring dan relevan dalam industri pembinaan semasa. Oleh itu, saya memohon agar semua pihak dapat menerima dan melaksanakan pembaharuan ini demi mempertingkatkan sistem penyampaian projek, khususnya dalam projek kerajaan. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Jawatan Kuasa Penganjur,
para penceramah dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat pada para hadirin sekalian. Saya berharap semua pihak yang terlibat dapat memberikan kerjasama dan komitmen dalam realisasikan perluasan pelaksanaan BIM di peringkat kebangsaan. Seterusnya dapat meletakkan nama Malaysia sebaris dengan negara maju di arena industri pembinaan peringkat antarabangsa. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari BIM JKR 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.